wabarakatuh. Kita mulakan majlis dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khairi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pengerusi Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, semua ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, ustaz, ustazah, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin muslimin muslimat, serta ayahanda dan bonda yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua malam ni? Alhamdulillah. Pertamanya, marilah sama-sama kita merofakkan setinggi-tinggi rasa syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana yang pertama, Allah Subhanahu wa taala pilih kita sekali lagi untuk menjadi tetamunya di dunia ini. Mudah-mudahan kita semua sangat berharap nanti apabila kita dihimpun, dibangkitkan di padang mahsyar, sudilah kiranya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua sebagai tetamunya yang istimewa, insya-Allah. Yang kedua, Allah bagi kelapangan sedikit masa pada kita untuk duduk dalam taman-taman syurga malam ni. Alhamdulillah, mudah-mudahan keberadaan kita, kebersamaan kita dalam majlis taman-taman syurga ini akan menjadi saksi nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sebab itu kita akan dapat masuk ke dalam surga, insya-Allah. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa-siapa yang duduk dalam majlis ilmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mudahkan bagi kita semua, insya-Allah, jalan untuk masuk ke dalam syurga. Pada malam ini insya-Allah kita nak sambung bacaan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, iaitu di bawah tajuk Mendidik Akhlak Anak. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, ada beberapa perkara lah tanggungjawab kita sebagai ibu bapa untuk memastikan anak-anak yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar kita dapat mencorakkan, dapat membentukkan akhlak-akhlak anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, tuan-tuan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, setiap anak ni dilahirkan dalam keadaan tak ada dosa. Semua anak ni dilahirkan dalam keadaan baik belaka. Fa abawahu ayyuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassirani.
Anak-anak ni kalau sekiranya tak kena didikan dengan yang baik, maka dia akan menjadi sama ada menjadi Yahudi ataupun menjadi Majusi ataupun menjadi Nasrani. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan bagi kita semua yang Allah kurniakan anak, kita dapat menjalankan tanggungjawab kita sebagai ibu bapa dalam membentuk semua anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Boleh jadi tuan-tuan anak-anak kita semuanya besar, dah kahwin, beranak pinak apa semua, mungkin kita dengar apa yang dinukilkan oleh Imam Ahmad Ibn Qudamah Al-Maqdisi ini, seolah-olah macam kita dah terlepas pandang tentang beberapa perkara yang disebutkan, apa yang sepatutnya kita sebagai ibu bapa buat sewaktu anak-anak kita kecil, kan? Jadi mungkin apa yang kita dapat ni, apa yang kita tahu ini dapat kita perturunkan kepada anak-anak kita yang telah pun beranak pinak ni, supaya dia tidak tersilap di dalam mendidik anak-anak dia yang juga menjadi cucu kita, kan, insya-Allah. Baik, yang seterusnya kita hari itu berhenti di nombor kanak-kanak hendaklah dilarang mengambil sesuatu dari rakan sebaya, dan dia hendaklah diajar bahawa tangan yang memberi lebih baik dari tangan yang menerima. Ini yang kita berhenti dulu. Sambungan dia, kanak-kanak hendaklah dididik agar tidak berludah di tempat duduknya. Ini ibu bapa lah, kita lah, cerita mudah dia, kita lah. Bila tengok anak kita ni nampak berludah, kan, berludah di tempat duduknya, yang ni kena nasihatkan dia, tak boleh buat macam ni, kan. Tidak membuang hingus ataupun menguap. Menguap ni dia ada adab dia. Kalau tengok dia menguap tu dalam keadaan tak beradab, kena nasihatkan dia, jangan menguap macam tu, kan. Makna kalau kita tengok sebagai ibu bapa ni, bila tengok akhlak tak baik, akhlak buruk pada anak dia, terus tegur, terus nasihat, ya. Sementara dia masih boleh menerima, tuan-tuan. Sementara dia ni masih kecil, dia mudah terima apa sahaja corak yang ditunjukkan pada dia. Kalau ditunjukkan dengan kebaikan, insya-Allah sehingga dewasa dia akan terbiasa dengan kebaikan tu. Kalau dia ditunjuk dengan akhlak yang tak baik daripada kecil, maka susahlah, tuan-tuan, bila dia dah besar baru nak dibetulkan. Jadi amalan-amalan yang tak betul tu hendaklah diputuskan waktu dia kecil. Lazimkan dia, biasakan dia dengan akhlak yang baik. Mudah-mudahan dengan sebab kebiasaan akhlak yang baik ini akan berterusan sampai bila-bila, ya. Macam kita lah, tuan-tuan, kan, kalau kita tengok pada kita ni dulu waktu kita kecil, mak kita lah yang paling banyak kita sebut bising, kan. Pok pek tak berhenti dia ni. Sebab dia nak bagi anak dia ni biasa dengan benda yang betul, biasa dengan akhlak yang baik. Biasanya mak lah, ayah ni dia sikit-sikit je, dia cakap sepatah dua je, dia tak minat nak cakap banyak-banyak. Bukan tak minat, dia tak berapa nak pandai nak syarah panjang-panjang ni. Jadi ini memang Allah bagi kelebihan kepada orang perempuan yang namanya mak kita, tuan-tuan. Sekarang ni betul, tuan-tuan, bila kita dah beristeri, bila kita dah berkahwin, memang sungguh kita tengok antara kita dengan isteri kita, siapa yang paling banyak membuat syarahan? Isteri. Dia tak payah tengok tag. Kita tak tengok tag, tak ingat. Kita kena tengok tag baru boleh cakap, tuan-tuan. Isteri kita tak payah.
Bahkan cerita 30 tahun dulu, 40 tahun itu masih segar dalam ingatan dia. Itu kelebihan yang Allah bagi kepada isteri. Daripada sekecil-kecil perkara sampailah sebesar-besar, semua dia ingat. Kita yang kecil-kecil ni tak ingat tuan-tuan, yang besar-besar je kita ingat. Kan? Apa contoh yang kecil-kecil yang selalu dah kita tak berapa nak ingat? Hari lahir kita sendiri pun tak ingat. Kan? Anak dok tolong buat majlis. Kita kata majlis apa? Majlis sambut hari lahir abah lah, dia kata. Oh, hari lahir abah ke hari ni? Baru teringat dah. Kalau anak tak buat, kita pun tak ingat. Tapi isteri dia ingat. Isteri dia ingat. InsyaAllah dia ingat. Perkara kecil dia ingat, perkara lagi besar pun dia ingat. Itu kelebihan isteri. Sebab itulah isteri ni ataupun yang dipanggil ibu, panggil mak ni, dia banyak, dia punya celoteh dia. Dia banyak nasihat dia. Sebab itulah kalau mak tak ada kan, diam rumah. Macam kena langgar dengan Garuda. Diam je masing-masing. Jadi hak sebenarnya hak buat riuh ke apa tuan-tuan dekat rumah ni memang betulnya isteri kita. Ya. Ini tuan-tuan tak setuju pun tak apa, sebab kita duk tengok dasar pada pengalaman, pemerhatian kita. Mak kita dulu banyak cakap. Kan? Alhamdulillah kita jadi orang hari ini sebab mak kita lah punya pasal. Duk nasihat tak berhenti-henti, bergantang-gantang dia bagi nasihat dekat kita. Kita pula hari ni bukan setakat bergantang-gantang kita tengok isteri kita bagi nasihat berlori-lori ke anak kita. Lagi banyak rupanya nasihat yang dia bagi dekat anak kita. Banding dulu mak kita, banyak dah kita rasa bagi nasihat pada kita ni. Ya? Jadi memang kena bercakap, kena nasihat. Sehingga bila anak tu dah terbiasa dengan akhlak yang baik. Kan? Bila dia tengok akhlak tak baik pada anak dia ni, tegur lagi. Boleh jadi sekali nasihat tu dia tak ingat, 2 kali tak ingat lagi, 3 kali tak ingat lagi, sehingga nak boleh dia jadi ingat tu mungkin berkali-kali, ataupun mungkin setelah mati baru ada keberkesanan nasihat tu tadi. Tak mati dok buat dono je kan. Bila dah tak ada yang tukang bagi nasihat ni, iaitu namanya ibu, namanya mak, kadang-kadang nampak perubahan pada anak tu kan. Tapi kita bukan sahaja tuan-tuan, bila kita nasihat tu kita lah punya pasal nasihat kita tu menyebabkan anak kita ni berubah. Kita ni sebagai penyampai sahaja. Yang menjadikan nasihat kita tu berkesan tak berkesan ialah Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu di samping nasihat, janganlah juga mengkesampingkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana berkesan tak berkesan itu ialah Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana kita. Ya. Baik, yang seterusnya, dia juga hendaklah dilarang dari banyak bercakap. Cakap tak berhenti. Bila tengok ini ada pada anak, ini menjadi tanggungjawab pada ibu bapa. Bagi nasihat, awak ni abah tengok banyak betul bercakap. Boleh tak kalau jangan banyak bercakap? Bagi nasihat dekat dia, jangan banyak bercakap. Dia hendaklah diasuh jangan bercakap kecuali ketika menjawab pertanyaan. Apa yang ditanya dekat dia, itu je jawab. Ya? Jangan yang tak ditanya pun dia cerita habis. Ini bahaya tuan-tuan. Sampai dia cerita hal ehwal mak dengan abah dia kat rumah. Kan? Orang lain tanya tentang sesuatu, tapi dia ni punya banyak cakap. Dia kata adik-beradik dia gini, mak dia gini, ayah dia gini, atuk dia pun gitu kan. Habis semua kan, dibongkar kan. Perkara-perkara yang sepatutnya menjadi rahsia dalam keluarga, habis semua dia cerita dekat orang. Okay? Jawab apa yang ditanya sahaja. Kalau nampak dia ni banyak sangat bercakap, kena nasihatkan. Inilah tanggungjawab ibu bapa bila
Tengok sesuatu yang tak betul, tak baik pada anak dia. Ya. Bukan ada juga kita dengar tuan-tuan dia kata alah budak kecil ustaz, macam tu pun nak kira ke? Ya. Ya, walaupun perbuatan itu dilakukan budak kecil, tapi kalau tak diputuskan, tak dipancungkan benda yang tak baik itu, lama-lama dia akan rasa benda ni okey, boleh buat. Sehinggalah dia dah menjadi dewasa, baru masa tu nak cakap yang dia sebut tu tak betul, tak boleh, dia tak boleh terima. Sebab dia dah daripada kecil, tak ada orang pun cakap apa yang dia katakan tu tak betul, tak boleh, tak baik. Kan? Dah besar, susah dia lawan balik. Baik, seterusnya kanak-kanak juga mestilah diasuh supaya bangun menghormati orang yang lebih tua darinya. Kita balik, kita tengok tuan-tuan, anak kita ni dia bangkit tak daripada duduk dia, ke dia duduk buat tak peduli pada mak ayah dia yang sampai rumah ni. Kena tegur. Kalau misal kata kita ibu bapa balik rumah, dia buat sadin je. Buat sadin ni maksudnya buat dono je, macam mak ayah dia ni tak masuk rumah pun. Bila mak ayah masuk rumah, dia sedang duduk, kena bagi tahu dekat dia, bangkit berdiri. Sebagai memuliakan kehadiran ibu bapa ni dalam majlis tu. Ataupun bukan saja ibu bapa lah, orang yang lebih tua, contohnya pak saudara dia datang kan, patutnya sebagai anak ni, sebagai anak saudara, dia sambut, bukan buat tak peduli kan. Biarlah pak saudara pun pak saudara lah, dia datang, pandailah dia masuk sendiri, tak boleh macam tu kan. Kena bagi tahu dekat anak ni tu pak saudara, pergi salam dengan dia kan. Pergi hormat, beri penghormatan pada dia. Ni kena tuan-tuan. Kadang-kadang kita tengok memanglah budaya ini, zaman mutaakhir ini, orang tak ajar anak dia untuk menghormati orang yang lebih tua kan. Pak saudara datang pun dia buat tak peduli. Bila dah besar baru nak cakap kan. Bila dah besar, anak saudara dah besar, awak ni tak reti hormat dekat pak cik datang buat tak tahu je. Masa tu dia tak kisah dah. Sebab daripada kecil dia pun memang tak menyambut pak saudara dia datang. Dia daripada kecil memang tak bersalam pun bila dia jumpa dengan pak saudara dia. Tak diajar oleh ibu bapa dia. Jadi dia dah biasa macam tu. Bila dah besar nak suruh salam, dia payah tuan-tuan. Dia lihat. Melainkan tuan-tuan kita tengok, kalau daripada kecil ibu bapa dia pesan dekat anak dia, ini pak cik, ini mak saudara, pergi salam dengan dia. Dibiasakan dengan macam tu. Tengok tuan-tuan, sampai besar dia ni kita tengok ya, bila dia jumpa dengan pak saudara dia jumpa dengan mak saudara dia akan salam, cium tangan. Sebab apa? Sebab dia dah dibiasakan untuk menghormati orang yang lebih tua ya. Kalau tak dibiasakan, dia buat tak peduli tuan-tuan. Bukan saja kepada ibu bapa dia, tak kira asal dia orang yang lebih tua, kena beri penghormatan. Kanak-kanak juga mestilah dilarang dari bercakap keji. Tengok dia cakap tak baik. Memang tuan-tuan, bila kat rumah kita didik dengan cara yang baik. Bila keluar daripada rumah, kita memang ibu bapa ada sedikit kebimbangan. Takut-takut kalau anak kita ni nanti dia bergaul dengan orang yang tak baik. Kemudian bila dia balik, dia akan bawa nilai-nilai yang tak baik itu dekat rumah. Ni kena perhati tengok. Memang kita tak boleh nak mengelak dah tuan-tuan, tapi kita boleh pesan pada anak-anak kita. Ni contoh dia lah kan. Sebagaimana yang saya sebut tadi, kalangan kita ni anak besar-besar belah Kedah kan. Dah bukan setakat besar, kahwin, dah berkeluarga, dah beranak pinak dah kan. Yang ni kita nak pesan kepada anak-anak kita supaya jangan tersilap di dalam memberi didikan akhlak kepada anak-anak.
Hendaklah dibiasakan, dilazimkan dengan akhlak yang baik sejak kecil lagi. Ni tengok, kalau sekiranya anak ni bercakap yang tak elok, terus kena tegur dia, terus kena nasihatkan dia. Tak boleh cakap yang tak baik ni, ya. Makna ibu bapa lah kena perhati kan. Ibu bapa lah kena tengok, kena dengar macam mana percakapan anak dia ni. Dia tak ajar anak dia bercakap maki-maki, menjerit-jerit kan, cakap kasar dengan ibu bapa misalan, contoh ya. Ni kenapa ni, lepas pergi mana-mana, balik rumah cakap kasar dengan mak, cakap kasar dengan abah ni. Tengok, kalau cakap kasar kena tegur selalu. Tak boleh cakap macam tu dekat apa, dekat ibu bapa, ya. Kena terangkan kat dia akibat bercakap kasar, akibat bercakap tak elok ni akan menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, musuh dia iaitu syaitan sukalah. Kita ni nak kena bandingkan. Syaitan suka dengan benda yang dia buat, benda yang tak baik ni. Nak jadikan syaitan ni sahabat karib dia ke ataupun macam mana? Boleh jadi dia tak tahu, tuan-tuan. Bila dia cakap kasar tu, kesan dia akan menyebabkan syaitan jadi besar. Syaitan jadi, dia rapat, semakin rapat dengan syaitan. Kan? Semakin jauh dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kena diterangkan akibat tu kepada anak-anak yang kalau sekiranya dia bercakap tak elok ni, ataupun dia bergaul dengan orang yang tak baik akhlak ni. Kan? Kalau boleh, ibu bapa ni tanggungjawab ibu bapa, kena bagi nasihat kepada anak dia supaya menghindarkan diri daripada bergaul dengan kawan yang tak baik ni, supaya dia yang baik ni tidak terjejah lah, kan. Perkara yang tak baik itu tidak berjangkit kepada dia. Sebagaimana yang kita selalu sebut kan, kita berkawan dengan orang yang jual minyak wangi, walaupun kita tak memakai wangi, tak memakai minyak wangi, kita akan berbau wangi. Sebab biasan daripada minyak wangi yang dijual oleh kawan kita tu akan kena juga pada kita, ya. Kita akan berbau wangi. Kalau nasib kita baik, dia kawan kita ni akan sapukan wangian itu pada kita, kan. Kita nampak orang jual minyak wangi, kita tidak nak beli, tapi dia ni buat isyarat, dia nak sapukan minyak wangi pada kita, dah bau wangi kita, kan. Berbeza dengan berkawan dengan tukang besi, kan. Berkawan dengan tukang besi, walaupun dia ni tidak mengetuk besi, tukang besi, tapi bau hapak, bau hangit, itu ada kena kat dia. Nasib tak berapa baik pula, mungkin baju dia akan berlubang, terkena percikan api tadi, kan. Kulitnya melepuh disebabkan kena percikan api tadi. Walaupun dia ni tidak menjadi tukang besi. Itulah maknanya kalau kawan dengan orang yang menjual minyak wangi, kita akan berbau wangi. Nasib baik disapukan minyak wangi itu pada kita. Berbeza dengan yang satu lagi tadi itu. Seterusnya, setelah keluar daripada, maksudnya setelah tamat belajar, adalah wajar diberikan peluang kepada anak-anak untuk bermain-main dengan permainan yang baik, agar mereka dapat berehat selepas penat menerima tunjuk ajar. Ni kadang-kadang kan kita tengok sekarang ni anak-anak kita sekolah macam tak ada rehat, tuan-tuan. Balik sekolah tengah hari, pergi pula sekolah petang, lepas tu sambung pula malam kelas tambahan, kan. Kadang-kadang tidur atas buku. Penat sangat, tak ada masa dia ni nak bermain-main. Tak boleh. Dia ni, anak-anak kecil ni, habis belajar kena beri dekat dia peluang bermain ni. Sebab apa? Kata pepatah Arab, beri kerehatan kepada hati,
nescaya dia akan mudah menerima pengajaran, mudah menerima tunjuk ajar. Kalau suruh belajar, mendewasakan kanak-kanak, kecil-kecil dah nak suruh jadi macam orang dewasa. Sian dekat anak-anak ni. Yang seterusnya, kata Imam Ahmad Ibn Qudamah, kanak-kanak juga hendaklah diajar mentaati dan menghormati ibu bapa dan guru mereka. Taat kepada ibu bapa, taat kepada guru. Ni hak kita tengoklah, kadang-kadang dia balik, dia marah dekat cikgu dia. Tak guna punya cikgu, bagi kerja banyak. Ibu bapa dengar, jangan tambah pula budu, belacan, nak bagi sedap lagi kan. Kena cakap elok-elok dekat anak ni. Tak baik marah dekat cikgu macam tu. Cikgu kan nak suruh awak jadi cerdik. Macam itulah maknanya. Begitu juga kalau dia marah dekat mak, ayah dengar. Ayah kena tegur anak ni. Apalah awak ni marah dekat mak, kan mak tu duduk buat macam-macam, masak itu, masak ini, buat persiapan itu, buat persiapan ini, kan? Boleh pula anak ni nak marah, kena tegur selalu, tak boleh. Begitu juga kalau anak ni marah dekat ayah, isteri pula kena backup. Ayah ni satu orang yang dihormati sepatutnya, kan? Dia cari rezeki, susah payah, sakit pening, nak bawa balik sedikit duit, nak bagi dekat anak-anak dia buat belanja sekolah contohnya. Boleh nak marah dekat ayah macam ni? Patut ke dia nak marah dekat ayah dia ni, sedangkan ayah dia ni tak berkira pun dari segi letih penat dapat duit, bagi dulu dekat anak-anak ni, kan? Dia ni tengoklah kalau ada lebih-lebih bolehlah guna. Macam tu. Maknanya saling angkat mengangkat kedudukan. Isteri akan mengangkat kedudukan bapa, iaitu suami dia, pada mata anak. Begitulah juga suami kena angkat kedudukan martabat isteri dia sebagai ibu kepada anak ni, kan? Jangan ayah main komplain mak depan anak, mak engkau ni pemalas lah, kan? Anak pun sedap, dia kata, dah abah pun kata mak malas, kan? Dia lagi nak tindan pula, kan? Begitu juga isteri pun sama. Abah kamu tu tahu order je, kerja malas, kan? Allahu Akbar, depan anak, kan? Jangan macam tu, kan? Dia menjejaskan kredibiliti seseorang di hadapan mata anak ni. Sepatutnya anak ni dia kena tengok mak dengan ayah dia ni hebat. Kenapa? Sebab mak dia pun duduk sebut abah dia hebat. Kenapa mak dia hebat? Pasal abah dia pun duduk sebut mak dia ni hebat. Begitu juga dengan guru, sekarang ni kan, kita boleh tengok anak-anak sekolah patutlah tak dapat ilmu yang berkat. Pasal apa? Duduk mengomel dekat cikgu dia, duduk marah kat cikgu dia, viralkan lagi pula. Dia sebut ustaz paling banyak bagi tugasan, kan? Menyampahlah dengan cikgu ni. Contoh, kan? Kita boleh baca lah tuan-tuan dekat medsos, kan? Keluhan rungutan daripada anak-anak yang belajar ni. Yang ini sebenarnya tak baik untuk jangka masa panjang. Dia belajar, dapat ilmu, tapi tak bersyukur dengan apa ilmu yang dicurahkan kepada gurunya, sedangkan ilmu dia ni nak menjadikan dia apa ni nanti. Dengan keberkatan ilmu yang dia belajar itulah akan menyebabkan nanti tersebar lagi kebaikan-kebaikan kepada orang lain melalui dia, kan? Tapi dah dia duduk merungut, duduk marah ke cikgu, tak hormat ke cikgu. Ni kalau kita, tuan-tuan, tanggungjawab ibu bapa lah bila tengok ada unsur-unsur anak ni menghina guru, yang kena tegur, kena bagi nasihat. Yang ni kita boleh perasan, kalau ibu bapa dia
sensitif lah dengan percakapan, perlakuan anak-anak dia. Dia boleh nampak yang ni tak betul, yang ni kena tegur, yang ni tak boleh sokong. Kalau sokong jadi jahanam anak ni. Ni ibu bapa, ini yang kita sebut sebagai tanggungjawab ibu bapa terhadap pembentukan akhlak anak-anak dia. Sebab di luar tuan-tuan macam-macam. Di rumah itulah masa anak-anak bersama dengan ibu bapa dia. Cerminan akhlak anak-anak tu macam mana bila dia keluar, itulah juga cerminan ibu bapa dia. Kadang-kadang kita kan bila tengok budak-budak ni macam-macam akhlak dia, itulah gambaran ibu bapa dia. Walaupun tak tepat, tapi kebanyakannya begitulah tuan-tuan. Anak ni cakap kasar dengan orang, cuba cek tengok bagaimana ibu bapa dia, percakapan ibu bapa dia di rumah sama dengan anak-anak dia. Ya, jenis kasar, jenis maki, jenis peleceh kan. Duk sikit-sikit kata dekat anak dia bodoh, lepas tu anak dia pula bodohkan orang juga kan. Anak dia duk maki orang kan. Pasal apa? Dekat rumah dia belajar daripada ibu bapa dia, duk maki kat orang tak berhenti-henti. Akhirnya anak ni bila dia keluar daripada rumah, dia pun duduk bawa ni watak apa yang dia dapat, apa yang dia belajar daripada rumah kan. Itu sebab ni menjadi tanggungjawab kepada semua ibu bapa dalam usaha untuk nak melahirkan generasi yang soleh dan solehah ini. Kalau ibu bapa tak menonjolkan akhlak yang baik, susahlah dia nak hasilkan anak ni berakhlak dengan akhlak yang baik ya. Sebagaimana yang kita baca ni, dia sebut anak-anak ni bersih, suci, tak ada dosa, mudah untuk nak dicorakkan ya. Akhlaknya mudah untuk nak dicorakkan. Banding dengan macam kita ni tuan-tuan, minta maaf lah kita sebut secara umum, kalau orang nak bentukkan kita dengan akhlak yang baik ni, kita banyak takwil tuan-tuan. Dalam sehari dua ni bising berkaitan dengan konsert Coldplay kan, macam-macam pandangan. Bila mufti kata patutnya tak boleh diteruskan sebab dia ada unsur yang melalaikan maksiat, ada orang mengulas itu pandangan bukan fatwa. Tak setuju tuan-tuan. Mufti ni bagi kita, bila dia bercakap tu dia ada sumber dia, ada asas dia, kenapa dia cakap gitu. Patutnya kita kebanyakan ni, orang kebanyakan ni dengar, ikut je lah, sami'na wa ata'na. Bukan duduk buat ulasan persepsi yang berbagai-bagai. Dah dia kata dia nak kan, dia buatlah macam-macam lah. Lepas tu dia nak banding-bandingkan pula. Habis dah, kalau program tu maksiat, program ceramah tu tak ada maksiat ke? Dah ini dah menyimpang jauh dah ya. Memanglah tuan-tuan, kalau sekiranya ada unsur-unsur yang tak baik, walaupun dalam program ceramah, kita pun tak boleh nak sebut kata dia sebagai bukan maksiat. Tapi program asal tu, ceramah, nak baca Quran, nak baca hadis, itu memang asalnya nak ajak orang buat baik dah kan. Berbanding dengan hak satu lagi tu, asas dia memang kita sebut sebagai tak baik lah. Sebab tu bila orang cakap, saya ni ustaz nampak je tak semayang, tapi sebenarnya saya baik kan. Kita bukan nilai baiknya orang ni pada pandangan zahir semata-mata. Memang tuan-tuan, kalau dia baik dari segi zahir, kita kata baik, tapi itu pada penilaian kita manusia. Sekarang ni kita nak yang kata baik ni bukan saja manusia, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan Allah, kita ni nak sebut kata baik ni mesti selari dengan apa yang Allah kata. Kalau Allah kata tu tak baik, walaupun
manusia kata baik, ramai yang kata baik, kita sebagai orang yang beriman, kita akan mengatakan perkara tu tak baiklah, kan? Sebab Allah kata tak baik, walaupun seluruh manusia kata baik. Sebuah analogi tuan-tuan, ada beberapa golongan, dia kerja awal sampai pejabat pukul 6.30 pagi, panskat start kerja sampai pencen tak pernah merah. Dia memang pekerja yang baik pada pandangan bos, tapi dia ni kerja sampai tak semayang, ya. Walaupun kita sebagai manusia kata dia sebagai pekerja yang baik, tapi di sisi Allah dia tak, sebab tak semayang. Rupanya subuh tak semayang, datang pejabat awal, kan? Habis sampai waktu pejabat pukul 5, Zuhur, Asar pun tak sembahyang, Zuhur tak sembahyang, Asar pun tak sembahyang. Kira tuan-tuan, dia datang pejabat tu kerja cemerlang lah, tapi sembahyang tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ni memang datang pun okey, tidaklah lewat, tidak pernah merah juga, tak ada kena surat tujuh sebab. Tapi dalam masa yang sama dia sembahyang, subuh tak tinggal, zuhur tak tinggal, berjemaah lagi, kan? Dia ni baik pada pandangan bos, pada pandangan manusia, bahkan dia juga baik pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni yang kita nak, kan? Ataupun yang satu lagi, yang ni teruklah tuan-tuan, datang pukul 10, panskat je merah manjang sampai pencen merah, kan? Banyak merah daripada tak merah. Dah lah merah, dari segi kehadiran tak berdisiplin, semayang pun tidak, kan? Dari segi zahir manusia kata dia tak okey, bahkan di sisi Allah pun dia tak okey, sebab semayang pun tidak, kan? Kita nak yang kedua tadilah, pada sisi Allah baik kerana kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Nah, mungkinlah celah-celah tu ada, sebab tu kita ni disediakan jalan untuk istighfar, kan? Lepas tu minta syafaat pada anak-anak yang mungkin hafaz Quran, yang pandai mengaji ni, kalau baca Quran, niatkanlah hadiah bacaan itu kepada kita, ibu bapa ni tumpang-tumpang sikit lah, kan? Sebelum, terutamanya apabila kita dah meninggal dunia, masa kita hidup ni kita bolehlah lagi nak baca sendiri, kan? Surah Al-Kahfi ke, surah Al-Mulk ke, surah apa Yasin ke, boleh lagi nak baca. Tapi kalau dah mati tuan-tuan, memang tak ada peluang dah nak baca Quran, nak sebut sepatah huruf alif pun dah tak boleh lagi dah. Masa tu sangat-sangat berhajat kepada doa, sedekah, bacaan ayat-ayat Al-Quran daripada anak-anak, kan? Tapi nak boleh ke anak-anak ni baca Quran pada kita, start daripada sekarang tuan-tuan. Kena bagi tahu slow-slow, sambil-sambil baca Quran tu, sambil-sambil lah diniatkan pahalanya untuk disedekahkan kepada, mungkin kita tak mati lagi, bolehlah sedekahkan dulu kepada arwah atuk dia, kan? Bahkan kalau kita tak mati lagi pun, masih ada lagi pun, boleh je, tak ada masalah pun. Anak-anak ni nak lazimkan dia tuan-tuan dengan perkara kebaikan ni, nak lazimkan dia, nak biasakan dia ni dengan akhlak yang baik ni. Bila dah biasa dah, insya-Allah, bila kita meninggal dunia pun insya-Allah adalah nanti, mudah-mudahan, ya, anak ni akan ingat. Jarang sekali dia buatlah majlis Yasin dekat masjid, malam Jumaat kan, yang ni berebut minta dengan Tok Imam, kalau boleh malam ni buat untuk, kan, bacaan ni khusus kepada arwah dia, arwah apa, ibu bapa dia. Memanglah kita masa kita hidup ni lah kita nak tolong saudara kita, sahabat kita, kan, supaya nanti bila kita tak ada, akan ada orang lain yang
berlapang hati dia untuk nak buat macam tu juga. Itu akan kita sebut amalan tradisi ataupun perkara kebaikan yang dilazimkan dalam qaryah kita, dalam kalangan kita ni di masjid, ya. Baik, jadi sekadar itu dulu tuan-tuan, insya-Allah ada sedikit lagi kita sambung nantilah pada pertemuan yang akan datang. Ingat boleh habis, rupanya tak habis juga. Sekali lagi insya-Allah kita boleh selesaikan perkara yang berkaitan dengan mendidik akhlak anak-anak ni. Wallahu alam, mudah-mudahan sedikit yang kita sebut pada malam ini sebagai sambungan daripada apa yang dinukilkan oleh Imam Ahmad Ibn Qudamah Al-Maqdisi berkaitan dengan didikan awal kepada anak-anak, dapat dapatlah kita mengambil manfaat. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.